Seorang pendaki wanita yang meninggal dunia di Gunung Reskit, Kuala Tahan, Jerantut Selasa lalu berjaya dibawa keluar menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mayat Zahalia Uthman, 52 tahun, telah diserahkan kepada pihak polis pada 9.15 pagi sebelum dibawa ke Hospital Jerantut untuk tindakan lanjut. Bekalan makanan juga telah disampaikan kepada baki 9 pendaki yang lain. Selasa lalu, mangsa dilaporkan mengalami sesak nafas dan meninggal dunia kira-kira 7.30 pagi ketika menyertai program pendakian sejak 1 Februari lalu. Operasi membawa keluar jenazah terpaksa ditangguhkan atas faktor cuaca. Stigma masyarakat mengenai penyalahgunaan dadah di kawasan Felda perlu diubah. Pihak polis kini giat melaksanakan program bagi mencegah masalah penyalahgunaan dadah, terutama di Felda. Peringkat permulaan, Polis Pahang mengadakan kick-off program pencegahan jenayah gempur dadah dengan kerjasama antaranya Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Felda dan Jabatan Pendidikan. Sebelum ini, orang menyatakan yang asal dengar kawasan Felda ada banyak penagih. Jadi kita nak mengelakkan stigma tu. Dan supaya kita pastikan yang kawasan Felda ini bebas daripada penyalahgunaan dadah. Jadi dengan itu kita mengadakan program-program lah dari semasa ke semasa bagi memastikan yang gejala dadah ini tidak berluasa di kawasan Felda, terutama di negeri Pahang saja. Datuk Seri Yahya Uthman merasmikan kick-off program pencegahan jenayah gempur dadah peringkat negeri Pahang di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Sagu, Kuantan. Program itu melibatkan 42 sekolah di bawah lokaliti Felda seluruh Pahang. Inisiatif itu bagi memberi kesedaran berkaitan penyalahgunaan dadah agar golongan belia terutamanya pelajar sekolah tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa jenayah dadah. Program itu akan diteruskan di seluruh sekolah di Pahang. Baik, untuk lagi perkembangan berita semasa dari Pahang, kita langsung ke studio berita di Kuantan bersama Fatin Nasuha Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Zahira. Pengguna jalan raya laluan Kuantan Segamat di Seksyen 102 diminta patuhi had muatan dan had laju ketika melalui Jambatan Bailey. Ini bagi memastikan jambatan sementara itu berfungsi secara optimum sementara menunggu jabatan kekal dibina serta menghindari sebarang kejadian tidak diingini. Exko Kejaraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, atas faktor keselamatan ketika ini, hanya kenderaan ringan serta kenderaan berat dengan had maksimum 20 tan dibenarkan melalui Jambatan Bailey. Jabatan Kejaraya JKR Pahang turut menetapkan had kelajuan 30 meter per jam bagi setiap kenderaan yang melalui jambatan ini. Saya di sini ingin meminta kerjasama semua pihak lah, bagi memastikan keadaan Bailey Bridge dapat berfungsi dengan baik dan seterusnya juga bagi memastikan keselamatan kepada seluruh pengguna-pengguna jalan raya. Pihaknya turut bekerjasama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang melakukan pemantauan serta operasi penguatkuasaan secara berkala di lokasi. Bagi kenderaan yang melebihi had muatan yang dibenarkan, mereka dinasihat melalui jalan alternatif di laluan Leban Condong atau Pekan Batu Balik. Sebelum ini, laluan Kuantan Segamat di Seksyen 102 runtuh dan ditutup sepenuhnya pada 7 Januari lepas. Pembinaan Jabatan Bailey oleh JKR Pahang bermula 11 Januari dan dibuka kepada kenderaan pada 27 Januari lepas. Pangkalan Data Utama Padu yang dilancarkan Perdana Menteri Januari lalu merupakan inisiatif kerajaan untuk menyampaikan bantuan dengan lebih telus dan cekap kepada rakyat. Malah sistem yang dibangunkan itu mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi mengelak ketirisan data maklumat pengguna. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang, Razaman Rizwan berkata, orang ramai tidak perlu bimbang kerana ia dilengkapi 3 aspek keselamatan iaitu keselamatan data, rangkaian dan sistem. Jadi sebenarnya ketiga-tiga itu sebenarnya dah diambil kira semasa pembangunan sistem padu ini.
Dan kalau kita tengok beberapa ciri-ciri keselamatan yang biasa digunakan, contoh macam OTP, termasuk eKYC. Jadi itu semua ciri-ciri keselamatan yang saya rasa semua penduduk tak perlu risau. Memang data-data itu selamat. Tambahnya, sistem padu dibangunkan bagi memudahkan orang ramai mengemaskini maklumat peribadi secara dalam talian pada bila-bila masa serta membantu pihak kerajaan untuk menyalurkan pemberian bantuan dan subsidi kepada yang layak. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Pahang FM di Kuantan. Setakat Januari, sebanyak 10.7% atau 117,156 orang di negeri ini telah mengemaskini maklumat masing-masing menerusi sistem padu. Persepsi bahawa anggur hanya sesuai ditanam di kawasan atau negara beriklim sejuk kini tidak lagi relevan. Malah ia berjaya dibuktikan Said Nurhaimi Said Zain 60 tahun dari Taman Perumahan Batu Embun yang menanam 20 varieti anggur seperti Krasava, Rumba, Golden Muscat dan Jupiter di Pusat Pertanian Termin PPT Jerantut bermula April 2022. Said Nurhaimi berkata 76 pokok anggur yang ditanam itu boleh mengeluarkan hasil dalam masa 6 bulan dan membolehkan ia menjadi tanaman sepanjang tahun. Berbeza dengan negara asal yang hanya boleh ditanam untuk satu musim daripada 4 musim. Sekarang ni insyaAllah dengan kejayaan tanaman anggur di sini, anggur ni dah jadi satu produk pelancongan untuk negeri Pahang dan Jerantut sendirilah khususnya. Mana kalau sesiapa yang mari ke Temerloh, ke Maran ke ataupun di Jerantut sendiri kalau tak singgah sini jadi maknanya lawatan dia tu macam tak lengkap lah, tak sempurna. Mana dia akan mari ke sini baru nak dapat kesempurnaan tersebut. Beliau mula meminati tanaman anggur ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 pada 2021. Untuk menghilangkan rasa bosan, beliau banyak melayari laman sosial sebelum mula mengikuti kursus secara bersemuka dan secara dalam talian bagi meningkatkan ilmu. Beliau mula menanaman pokok anggur dalam pasu di kawasan rumah, namun kejayaan usahanya itu menarik perhatian Jabatan Pertanian Jerantut yang kemudiannya menawarkan kawasan di PPT untuk projek tanaman secara komersial. Kini lokasi penanaman ini menjadi tempat tumpuan pelancong domestik. Sekian berita dari Pahang, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin. 600,000 individu atau 40% daripada 1.5 juta penjawat awam seluruh negara telah selesai mengemaskini maklumat peribadi di dalam sistem pangkalan data utama PADU. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, arahan meminta penjawat awam berbuat demikian selewat-lewatnya 15 Februari ini. Melalui maklum balas yang diterima dan program turun padang di seluruh negara, terdapat sedikit kekangan bagi penjawat awam yang bekerja di sektor kesihatan. Namun dengan bantuan lebih 2,700 petugas TOSEM, proses pendaftaran akan selesai sebelum tarikh ditetapkan. Ketika ini Terengganu merekodkan jumlah penjawat awam tertinggi yang mendaftar, iaitu 41% daripada 8,000 penjawat awam negeri. Pergi ke tempat-tempat misalnya di tempat premis kesihatan, membantu para jururawat untuk buat pengisian ini. Ini antara perkara-perkara yang dilaksanakan TOSEM bersama dengan agensi-agensi yang lain. Dan dengan kolaborasi yang telah pun kita susun dengan agensi-agensi seperti Jabatan Belia, Kemas dan agensi-agensi di bawah Kementerian Luar Bandar, kita jangka usaha untuk kita memastikan menyelesaikan pengemesan padu ini dapat dijalankan dengan teratur dan tidak menunggu di saat akhir, dapat kita buat dengan sebaik mungkin. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan kerja ke Terengganu di mana Besut menjadi lokasi pertama sebelum ke daerah Setiu dan berakhir di Kuala Nerus. Lebih 200 penduduk di 15 kampung sekitar termasuk Bukit Kenak, Darang Buaya, Nyo 7, Pok Wong, Kampung Gerai dan Alus Haji hadir mendaftar. Sebab tak tahu dah, tapi tak pernah lagi. Ini baru. Kali yang pertama. Suka kita lah. Suka kita, maknanya kita tak payah pergi jauh.
bersyukurlah sebab setengah-setengah tu kan macam tak tahu nak buat kan, nak isi online ke apa, kalau macam dia turun padan ni kira mudah kira usaha semualah macam gitulah. Macam lega lah sikit rasa. Macam dia boleh bantu orang macam orang-orang tua tak pandai kan. Gitulah. Saya tengok dalam ni lah social media gitulah. Lepas tu saya teramai di sini. Patut isi untuk kemudahan rakyat untuk dapat apa-apa bantuan dari kerajaan. Itulah saya sokong sangat. Pengguna jalan raya digalak menyalur aduan berkaitan pemandu yang melanggar peraturan jalan raya menerusi aplikasi MyJPJ. Pengarah JPJ Terengganu Zulkarnain Yassin berkata, pengadu hanya perlu memuat naik gambar atau video kesalahan jalan raya yang berlaku, termasuk lokasi dan waktu kesalahan bagi memudahkan tindakan diambil. So far ni ada yang masih lagi menggunakan e-aduan. Masih lagi menggunakan aduan lama, secara lama. Jadi so far ni saya belum ada statistik. That's why saya nak menggalakkan pengguna jalan raya sama-sama bantu JPJ untuk pastikan berlakunya pematuhan lah di kalangan pengguna yang lain. Melalui e-aduan JPJ, semua aduan lebih mudah disalurkan bagi tindakan pihak berkuasa. Pelaksanaan 445 siri program Jualan Rahmah di Terengganu tahun lalu menunjukkan kesan positif dalam meringankan kos sara hidup rakyat di negeri itu. 539,000 pengguna mendapat manfaat menerusinya pelaksanaan dengan nilai jualan 19.53 juta ringgit. Sebelum ni sepanjang musim tengkujuh kan, kita kalau tahun-tahun sebelum ni kita ada menerima macam rungutan mengatakan harga ikan mahal, sayur mahal dan sebagainya. Tapi pada tahun 2020 kita tak terima rungutan sangat. Saya rasa yang ni mungkin disebabkan usaha-usaha yang kita buat lah, termasuk agensi-agensi lain juga yang kita buat menerusi Jualan Rahmah. Apabila Jualan Rahmah ni kita telah laksanakan secara menyeluruh di peringkat DUN dan juga Parlimen. Jadi masyarakat mendapat manfaat daripada pengurangan harga yang telah dibuat oleh kerajaan. Pengurangan harga sehingga 30%. Jadi kita nampak tak ada rungutan sangat pada tahun-tahun lepas. Terdahulu, beliau menyempurnakan Majlis Pelancaran Skim Harga Maksimum Musim Perayaan Tahun Baharu Cina 2024 di Marang. 117 penguatkuasa KPDN negeri ditugaskan membuat pemantauan dan pemeriksaan harga sempena pelaksanaan skim tersebut.